أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Yang saya kasihi saudara moderator Ustaz Ismi, seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kesian belas Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam program sempena sambutan kemerdekaan negara kita kali yang ke-64. Dan kebetulan pula kita hari ni ialah kira hari yang pertama kita ada Perdana Menteri baru kan. Jadi mudah-mudahan perkembangan-perkembangan yang berlaku ini akan memberikan kepada kita lebih banyak manfaat dan kebaikan-kebaikan nanti, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saya diberikan tanggungjawab untuk bercakap tentang iktibar daripada 510 tahun kejatuhan Melaka sebagai satu peringatan ataupun satu coretan semula terhadap keadaan bangsa kita yang terjajah, yang disebut tadi 447 tahun kan. Sebenarnya sebelum kita pergi lebih jauh, kita sepatutnya sedar bahawa bangsa Melayu adalah sebuah bangsa yang besar satu masa dahulu, dan bangsa yang bukan sahaja besar, bahkan bangsa yang sangat kaya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada zaman dulu menganugerahkan kepada orang Melayu ni dua perkara yang ataupun dua perkara lah, dua benda yang paling mahal dalam dunia ni, iaitu yang pertama emas, yang kedua rempah. Inilah dua komoditi yang paling mahal dalam dunia daripada zaman dulu sampai zaman sekarang dan dimiliki oleh orang Melayu. Dan di situlah orang Melayu bangkit sebagai satu tamadun yang besar. Dan apabila Islam datang ke alam Melayu, saya percaya Islam sudah sampai ke alam Melayu ni sejak zaman Nabi SAW lagi, dan orang Melayu telah pun mempunyai kerajaan yang awal seawal tahun 840 Masihi, iaitu sekitar 200 tahun selepas Nabi SAW. Dan kita kemudiannya muncul sebagai suatu kuasa politik yang berpengaruh dan menguasai laluan-laluan perdagangan yang utama, sehingga alam Melayu ni dianggap sebagai sebahagian daripada rangkaian kerajaan ataupun kekhalifahan Islam yang besar dan memerintah daripada barat sampai ke timur. Jadi di atas sebab itulah apabila Melaka menjadi satu kuasa politik dan juga menjadi satu pusat perkembangan dakwah Islamiah, maka kita orang Melayu menjadi sasaran musuh yang menyebabkan bangsa kita terjajah. Jadi sebelum pergi lebih jauh, saya ingin menyebutkan dahulu beberapa perkara yang mungkin tidak pernah disebut di dalam buku-buku teks sekolah, tetapi ialah fakta-fakta yang sangat penting yang mesti kita faham, kita ketahui tentang kenapa bangsa kita dijajah. Kenapa orang Melayu dijajah?
apa penting dan mustahaknya kuasa-kuasa barat datang ke alam Melayu, menjajah bangsa Melayu. Walau kita berkedudukan yang sangat jauh dengan mereka. Kenapa mereka tak jajah Madagaskar? Kenapa mereka tak jajah Zimbabwe? Kenapa perlu mereka jajah Melaka? Ini persoalan yang sebenarnya harus dijawab supaya kita tahu kenapa bangsa kita telah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Sebenarnya, penjajahan ini boleh kita katakan dia bermula apabila janji Nabi SAW bahawa umat Islam pasti akan mengambil ataupun menguasai Konstantinopel. Terlaksana janji Nabi SAW itu. Ketika Nabi menyebut la tuftahunnal Konstantiniyah, pasti kamu akan menguasai Konstantinopel. Hadis ini disebut oleh Nabi SAW, kemudian 700 tahun kemudian ataupun 800 tahun. Nabi sebut ni tahun 620-an. Tahun 1453 ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tahun 1453. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika ini bukanlah seorang khalifah, tapi beliau adalah sultan bagi kerajaan Utsmaniyah. Bila jatuh saja Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang, pengaruh dan kuasa Utsmaniyah telah melebar dengan cepat di Eropah. Sebelum ini sebenarnya sebahagian Eropah sudah jatuh ke tangan Utsmaniyah, kecuali Konstantinopel yang bertahan begitu lama. Akhirnya pengaruh Islam sudah sampai ke bahagian barat Eropah, seperti Vienna di Switzerland sekarang, Warsaw di Poland, termasuk Moskow. Kawasan-kawasan ini sudah jatuh ke tangan Islam. Ini kawasan Ortodoks zaman dulu, yang menyebabkan gereja Katolik yang terletak di Rom mulai merasa tergugat. Dan sebab itulah mereka telah membuat rancangan-rancangan dan juga mengatur strategi untuk menjatuhkan Utsmaniyah. Tinggal lagi, dalam mengaturkan gerakan untuk menjatuhkan Utsmaniyah ini, orang-orang Eropah yang berdagang di Asia Barat telah melihat bahawa antara sumber kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Utsmaniyah, orang Turki Utsmaniyah itu, atau orang Islam, ialah kerana kekayaan yang dimiliki oleh orang India. Mereka melihat orang India membawa barang-barang dagangan masuk ke Aden, dibawa sampai ke Busra, masuk melalui Basrah di Baghdad, dan diperdagangkan ke Eropah. Orang-orang India. Sebab itu salah satu sasaran besar yang diletakkan oleh gereja Kristian ialah mereka mesti hancurkan India sebagai satu cara untuk menghancurkan khalifah Islam. Maka dalam konteks inilah antara rancangan awal yang mereka buat, mesti cari India. Nak cari kat mana India? Sebenarnya orang Eropah tidak pernah belayar jauh. Orang Eropah bukan bangsa pelayar. Paling-paling jauh pun duduk keliling kawasan Eropah itu saja. Mereka tak pernah merentasi Laut Atlantik. Mereka tak pernah sampai ke Laut Indi. Apatah lagi ke kawasan Pasifik dan sebagainya. Paling-paling jauh mereka pergi ke Antartik. Ke Arktik. Kawasan utara ni Antartika. Kawasan dia panggil apa? Greenland. Itu pun untuk menangkap ikan saja. Maka
Untuk tujuan itulah Lisbon yang kita menyokong pasukan Porto Lisbon sekarang. Lisbon itu satu kota di Portugal yang telah pun terlepas daripada tangan Islam, jatuh semula ke tangan Kristian. Mereka telah mengaturkan daripada Lisbon itu untuk memulakan projek pelayaran. Antara projek pelayaran besar yang mereka buat ialah menubuhkan sebuah sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran di Lisbon. Sekolah pelayaran Lisbon lah, saya sebut nama dia. Pada tahun 1488 diketuai oleh putera Raja Portugis, Putera Henry. Tuan-tuan yang belajar sekolah sezaman dengan saya ataupun awal sikit pada saya pasti masih ingat. Buku-buku sejarah sekolah rendah zaman dahulu ada gambar Putera Henry. Putera Henry, Prince Henry the Navigator. Itulah orang yang diberikan tanggungjawab oleh gereja Kristian untuk memajukan ilmu pelayaran kepada orang Eropah dengan tujuan untuk mencari India dalam maksud yang lebih dalam lagi supaya mereka boleh menghancurkan India dan akhirnya meruntuhkan kekhalifahan Islam. Maka hasil daripada penubuhan sekolah pelayaran itulah mereka mula belayar mencari kawasan-kawasan di manakah sebenarnya India. Mereka tak tahu India tu kat mana sebenarnya. Maka dilepaskan beberapa kumpulan pelayar. Antara yang terkenal itu ialah satu rombongan pelayaran yang diketuai oleh Bartolomé yang belayar pada tahun 1488 itu juga. Mereka belayar pergi cari dengan petunjuk yang diberikan oleh orang Arab. Ada orang Arab ni yang jenis makan rasuah. Ada setengah catatan memberitahu mereka telah merasuah pedagang-pedagang Arab dengan memberi mereka Arab. Lalu mereka diberitahu kalau nak cari India ni menyusur pantai daripada Maghribi lah hari ni kan. Menyusur pantai sampai hujung pantai Afrika. Bila sampai hujung tu patah naik, tu jumpa India. Sedangkan mereka meraba-raba mencari. Kemudian dilepaskan lagi kumpulan pelayaran antaranya yang diketuai oleh Columbus, Christopher Columbus. Christopher Columbus ni turun daripada Lisbon pada 3 hari bulan Ogos tahun 1492. Pelayaran-pelayaran besar ni dibuat bermula bila? Bermula selepas daripada kejayaan mereka mencantumkan 2 kerajaan Kristian yang besar di Spanyol, iaitu Castilian dan juga Aragon, hasil perkahwinan Ferdinand dan juga Isabel. Akhirnya mereka berjaya menguasai kota Granada pada tahun 1492 itu. Selepas itulah mereka mengirimkan Columbus untuk mencari India. Dan pelayaran Columbus ini, trip yang pertama merentas lautan Atlantik dan bertemu Caribbean. Dalam report-report mereka kepada Raja Lisbon memberitahu mereka telah bertemu India. Kerana Caribbean itu disangkakan oleh mereka itulah India. Puncanya kerana di Caribbean itu terdapat ramai orang Islam. Sebenarnya ketika ini Caribbean dan juga sebahagian tanah besar Amerika termasuk Mexico adalah tanah jajahan kerajaan Manding. Manding ni sebuah empire Islam yang berpusat di Timbuktu, di tengah Afrika. Kawasannya memanjang sampai ke Amerika. Itu Manding. Kita mungkin tak pernah dengar. Siapa-siapa yang pernah membaca kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, kita akan jumpa satu raja yang besar diberitahu oleh Ibn Khaldun pada abad yang ke-14, Mansa Musa nama dia. Itu raja kerajaan Manding. Kan? Dan Mansa Musa ni kerajaan dia sampai ke Caribbean dan juga Mexico. Bila mereka sampai tengok orang Islam, mereka kata betul India. Diberitahu kepada diisytiharkan kepada Raja Lisbon, India telah ditemui. Kemudian bila mereka mendarat di tanah besar, mereka melihat orang-orang Aborigin
ataupun orang asli di sana, orang asal di sana itu, yang mereka sangkakan orang India itu, tetapi berbeza dengan orang India yang mereka temui di negeri Arab. Maka sebab itulah orang-orang Maya, orang-orang Aztec yang merupakan penduduk asal itu, mereka menamakannya juga sebagai orang India. Bila Ptolemaios menemui Tanjung Harapan pada tahun 1488, mereka terus berlayar ke sebelah utara di bahagian timur. Akhirnya mereka menemui Calicut di India pada tahun 1498. Itu India yang sebenar baru ditemui. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya dah sebut di sini, kenapa sampai hari ini Caribbean disebut dalam bahasa Inggeris sebagai West Indies. Dan juga orang-orang Aborigin di Amerika dipanggil Red Indian. Mereka sekali-kali bukan India. Mereka bernama Red Indian dan juga bernama West Indies ataupun Hindia Barat adalah semata-mata kerana asal muasal projek mereka itulah untuk mencari India bagi meruntuhkan kekhalifahan Islam. Maka dinamakan West Indies. Nak cover malu. Oh, sebenarnya kita jumpa tu bukan India, negeri lain. Kita dah declare India. So nak cover malu, okeylah yang baru jumpa Vasco da Gama, baru jumpa Ptolemaios, Vasco da Gama baru jumpa itu East Indies. Yang kita jumpa ni West Indies. Sebab itulah kalau kita lihat adalah sejarah di sebelah ni kita kan, Syarikat Hindia Timur British, Syarikat Hindia Timur Belanda, VOC. Kenapa disebut Hindia Timur? Nah, kerana nak cover line lah. Kan belah sana tu India Barat. Ini sebenarnya ada kaitan yang sangat rapat dengan keadaan umat Islam yang ada pada hari ini. Kemudian apabila Columbus telah menemui Caribbean, gereja Kristian telah mengambil satu langkah yang besar, iaitu bila Paus Alexander VI ni, dia telah memanggil Raja Spanyol, Raja Portugal, kemudian mengadakan satu perjanjian yang terkenal dalam sejarah Eropah, iaitu perjanjian Tordesillas. Tordesillas ni satu perjanjian yang berlaku pada 6 hari bulan Jun pada 1494. Tujuannya untuk mengatur pergerakan supaya jangan dua negara Katolik ini, iaitu Portugal dan juga Sepanyol, bertembung dalam ekspedisi mereka, termasuk penguasaan ke atas tanah-tanah yang akan mereka jajah. Maka dalam perjanjian Tordesillas ini, pihak gereja telah membahagikan dunia kepada dua bahagian. Pembahagian ketika ini belum lagi mengikut jalur-jalur yang disusun, yang kita sebut hari ini meridian, kosong darjah tu di meridian kan. Tapi ketika ini mereka membahagikan timur dan barat ini berdasarkan satu garis, iaitu garis 50 darjah barat sekarang. 50 darjah barat ni satu garis daripada Greenland diturun ke bawah melalui muara sungai Amazon di Brazil. Lalu dibahagikan. Semua negeri di sebelah timur garisan ini kawasan Portugal. Semua negeri di barat garisan ini kawasan Spanyol. Maka disitulah bermulanya pembahagian kawasan dalam usaha mereka untuk mencari kekuatan sebenar Utsmaniyah atau bukan Utsmaniyah, Khilafah Islam. Utsmaniyah belum jadi khalifah lagi pada masa ini. Kemudian selepas itulah barulah pergerakan daripada Cape Town, daripada Tanjung Harapan ke Calicut dibuat oleh orang-orang Portugis. Jadi dari situlah sebenarnya mereka menemui Calicut dan mereka pernah menyinggahi beberapa tempat seperti Ormuz, satu pulau di selatan Aden,
dan juga mereka mulai menduduki kawasan pantai Hijaz daripada pantai Jeddah sampai ke satu kawasan pantai berhampiran dengan Yambu di Madinah sekarang. Kawasan pantai itu orang Portugis duduk lah. Dan oleh kerana matlamat yang asal mereka ialah untuk menjatuhkan khalifah. Bila mereka sampai di sana, orang-orang Portugis telah membuat satu persepakatan politik untuk menghancurkan khalifah, kerana khalifah Islam ketika ini berada di Kairah dan diketuai oleh keluarga Abbasiyah. Di peringkat akhir, Abbasiyah ketika ini Al-Mutawakkil yang ketiga menjadi raja dia, khalifah dia. Sedangkan kerajaan sebenar dikuasai oleh raja-raja Mamalik. Khalifah tu simbol je, macam agung sekarang lah. Lebih kurang kan. Dia simbol. Yang mengetos sebenarnya tu Mamalik. Tetapi Mamalik sedang berada keadaan lemah. Sedangkan kerajaan baru yang bangkit ialah Osmaniyah. Ketika ini di antara tahun 1510 ke 1915. Orang Portugis telah membuat rancangan bersepakat dengan satu kuasa politik baru, iaitu kuasa politik Syiah yang dikenali sebagai Syafawi. Orang Syafawi ni orang Syiah Ismailiyah. Mereka bersepakat untuk menghancurkan khalifah di Kairah. Maka disebabkan oleh pakatan Portugis dengan Syafawi itulah, maka Sultan Salim ni cucu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia telah bertindak menyerang khalifah yang terletak di Kairah, menghancurkan kerajaan Malik dan mengambil kekhalifahan itu. Sejak daripada tahun 1517 itulah barulah kekhalifahan ini beralih daripada Abbasiyah kepada Utsmaniyah. Kerana peristiwa Portugis ini. Kemudian mereka menyerang juga Safawi dan orang Portugis, menghancurkan Safawi dan orang Portugis. Menyebabkan orang Portugis tak dapat menguasai Mekah dan tidak dapat mengambil alih kekhalifahan. Sebab itulah disebut dalam sejarah, selepas daripada peristiwa ini, orang-orang Portugis telah menyekat kapal-kapal haji. Mana-mana kapal haji yang lalu di kawasan tanduk Afrika itu, di Somalia sekarang tu kan, tempat landing banyak tu, dia akan tahan, dia akan bunuh jemaah haji, dia akan bakar kapal-kapal haji. Memang peristiwa itu dilakukan dan dicatatkan banyak sekali dilakukan oleh orang-orang Portugis. Sebab itulah ketika mereka membakar kapal-kapal haji ini, kebanyakan pedagang-pedagang telah pun melaporkan peristiwa ini kepada Sultan Mahmud di Melaka. Apabila mereka pergi ke Kalikat, mereka duduk di Kalikat, mereka dapati sebenarnya pada mula itu duduk di Kalikat. Selepas duduk di Kalikat itu, barulah datang ketua lanung dia, ketua penjahat dia yang kita kenal sebagai Alfonso de Albuquerque. Alfonso sampai dan Alfonso mengambil langkah untuk menakluk sebuah pelabuhan kecil di India yang dikuasai oleh Gubernur Goa. Goa itulah, kota Goa tu dijajahi pada bulan berapa dalam tahun 1510. Bulan 10, 1510. 15 hari bulan Oktober 1510. 1510 tarikh dia. Dikuasai Goa. Tapi selepas mereka menguasai Goa, baru orang-orang Portugis sedar dan faham sebenarnya kekayaan yang dibawa ke Arab dan juga ke Turki itu sebenarnya bukan daripada India. India tu bukan negeri kaya. Dia ada roti canai je. Lain tak ada. Maka disitulah orang-orang Portugis mula menghantar pasukan-pasukan perisik mereka datang ke Melaka sejak daripada 1508, pergi tengok Melaka tu keadaan dia macam mana sebenarnya. Dia hantar Lopez de Esquerra dan macam-macam lah. Dan mereka membuat penelitian yang sangat detail. Ni saya anggap sebagai Orientalism yang terawal. Walaupun dia bukan projek Orientalism dalam maksud Orientalism yang sebenar, tapi ini satu bentuk Orientalism yang dibuat untuk mereka pergi ke Melaka, mengkaji Melaka, mengkaji sejarah Melaka. Tidak ada siapa-siapa yang pernah menulis sejarah
negeri Melaka sebelum ini, sebelum orang Portugis. Orang Portugis tulis detail. Melaka ni raja dia asal daripada mana, raja pertama, raja kedua, sampailah Sultan Mahmud. Ditulis dengan detail. Kemudian Tom Pires juga menulis tentang Melaka ni, siapakah pembesar-pembesarnya, orang Cina-nya macam mana, orang India-nya macam mana, siapa boleh makan rasuah, siapa yang berkonflik, apa yang sedang berlaku, berebut jawatan, hantar SD, tak SD, semua dia tulis. Dan surat menyurat di antara mereka dengan Raja Portugis di Lisbon ada tersimpan sampai sekarang di Arkib Lisbon. Yang tuan-tuan boleh tengok, boleh carilah, ada ni kan. Cuma saya tak boleh sebut detail lah, kerana saya rasa ruang masa yang ada pada saya sangat terhad. Cuma saya sebut hak ni sikit panjang sikit supaya tuan-tuan tahu kenapa Melaka dijajah kan. Jadi daripada situlah Sultan Melaka ketika kedatangan orang-orang Portugis, Sultan Melaka telah bersikap sombong, kata mereka. Dalam laporan-laporan yang mereka buat kepada raja mereka, Sultan Melaka sombong. Bukan sombong, tapi Sultan Melaka tidak memberi layanan yang baik kepada Portugis kerana Sultan Melaka telah mendapat maklumat daripada pedagang-pedagang Islam bahawa orang-orang Portugis ataupun Bengali Putih ni, disebut dalam orang Melaka Bengali Putih, mereka telah membunuh jemaah-jemaah haji dan mereka telah menjajah Goa, sebuah kawasan kesultanan Islam di bawah kekuasaan Deccan ketika itu. Jadi selepas daripada mereka datang ke Melaka, maka Sultan Melaka telah mengambil satu tindakan, bukan saya tak beri layanan baik. Akhirnya Sultan Melaka telah menahan kumpulan orang-orang Portugis yang duduk di Melaka itu, ditahan. Sebab tahanan itulah maka Vasco da Gama datang dan mereka telah membuat target pada dua sasaran yang asas. Yang pertama, mereka target mereka akan hancurkan Melaka. Yang kedua, kota kembar Melaka, iaitu Pasai. Pasai ni di Aceh. Dua kota ni dianggap kota yang penting kerana satu pintu masuk ke Selat Melaka, satu pintu keluar. Nah, jadi Portugis target dua-dua ni sekali. Maka beralasan kepada penahanan orang-orang Portugis oleh Sultan Melaka itulah, mereka telah melakukan serangan yang pertama ke atas Melaka pada 25 hari bulan Julai tahun 1511. Tetapi dalam serangan ini sebenarnya orang Melaka telah berjaya mengalahkan Portugis. Kerana orang Melaka telah bersiap sedia dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Sehingga orang Portugis sebenarnya telah mensyorkan kepada Alfonso supaya berpatah balik. Kita tak kisahlah Melaka. Kita memang tak lawan. Melaka tu besar. Dan ketika ini Melaka termasuk salah sebuah kota yang terbesar di dunia. Dikatakan taraf kota Melaka ni sama seperti Cordova yang terletak di Spanyol. Standard dia macam Cordova ataupun Venice di Itali. Jadi bila mereka serang, kalah perang yang pertama. Vasco Alfonso ni seorang yang agak keras hati. Dia hanya berundur seketika dan membuat rancangan. Dan ketika inilah Alfonso menggunakan data-data yang sedia ada. Kemudian mereka menghantar orang-orangnya untuk menemui kelompok-kelompok pedagang, khususnya orang-orang asing, yang mereka boleh gunakan, boleh manipulasikan. Maka antara sasarannya pertama orang-orang India. Orang India termasuk India Muslim yang ada masalah dengan Sultan Melaka. Yang kedua, orang-orang Cina. Orang Cina disebutkan sebagai kelompok yang paling banyak mengkhianati Melaka dalam perang Melaka Portugis ini. Orang Cina lah yang memberikan maklumat, data-data yang penting sehingga orang Portugis boleh menguasai Melaka. Termasuk juga orang Jawa. Ada juga orang Jawa kan. Kemudian mereka sebenarnya sudah mengetahui kedudukan pembesar-pembesar Melaka yang mereka sedang bercakaran sama sendiri. Berebut jadi Perdana Menteri ini lama dah.
termasuklah fitnah-fitnah yang dilancarkan sehingga Datuk Bendahara dibunuh. Kita dah tahu semua cerita, saya tak nak ulang kan. Bendahara tu ayah kepada Tun Fatimah tu dibunuh oleh Sultan di atas fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh politik dia. Jadi orang pembesar Melayu sudah berpecah, berbuat-buat. Sehingga terbunuhnya bendahara. Kemudian terlantiklah bendahara baru yang sudah tua lagi tepok. Bendahara tepok tu kan, dia kaki tepok dia nak pergi perang atau usung dia. Jadi kalau pemimpin ni diusung, susahlah kan. Memang usung pemimpin, tapi pemimpin tu patut dia yang pimpin kita, bukan kita pimpin dia. Maka keadaan Melaka sudah melemah. Dan kebetulan ketika ini Laksmana Hang Tuah sudah pun meninggal dunia. Ikut catatan sejarah, Laksmana Hang Tuah ni meninggal sekitar tahun 1502 kan. Jadi selepas sekitar 2 minggu, Portugis melancarkan serangan baru dengan strategi-strategi yang disusun, termasuk mereka telah merasuah sebahagian daripada pembesar-pembesar. Mereka telah mendapatkan maklumat-maklumat strategi daripada pedagang-pedagang Cina yang bocorkan rahsia, dan juga beberapa strategi baru disusun. Akhirnya serangan yang kedua yang berlaku pada 24 hari bulan Ogos tahun 1511. Hari ni 22 kan? Esok 23, ulang tahun penubuhan PAS yang ke-70, 24 hari bulan, ulang tahun kejatuhan Melaka. Sebenarnya perang yang kedua itu berlaku pada 10 hari bulan 8. Perang tu berlaku 10 hari bulan 8. Dan dalam 10 hari bulan 8, perang yang pertama berlaku 25 hari bulan 7. Perang yang kedua berlaku pada 10 hari bulan 8. Pada 10 hari bulan 8 itulah Sultan Melaka terpaksa berundur ke Bertam, kemudian dia pergi ke Muar, berkerajaan di sana. Adapun penguasaan penuh Portugis ke atas Melaka itu termasuklah pengisytiharan Alfonso untuk merampas semua harta-harta Sultan, mengambil alih istana dan juga masjid besar, berlaku pada 24 hari bulan Ogos tahun 1511. Artinya pada 24 bulan Ogos itulah tarikh berakhirnya kekuasaan Kota Melaka itu. Kalah perang tu 10 hari bulan. 14 hari kemudian barulah Portugis menguasai Kota Melaka sepenuhnya, dan daripada itu maka berakhirlah sejarah Kota Melaka. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita perlu lihat di sini ialah satu salah faham di kalangan kita. Sebenarnya konsep kenegaraan yang ada dalam pemikiran orang Melayu ketika ini tidak sama dengan konsep negeri-negeri yang disempadankan berdasarkan sempadan politik hari ini. Dulu Melaka tu kerajaan dia besar. Kan? Pantai timur Sumatera, daripada belah atas Rokan, Aru, Serdang sampai ke Siak, Jambi, kan? Ini semua ni adalah kawasan Melaka. Kawasan Kepulauan Riau, Batam dan semua kawasan Lingga itu kawasan Melaka. Seluruh kawasan Semenanjung sampai ke Patani juga kawasan Melaka. Itu negeri Melaka. Adapun yang dikuasai oleh Portugis hanya Kota Melaka. Kota Melaka sahaja. Sebab itulah Sultan Mahmud bila Kota Melaka jatuh, dia berundur ke Muar, ke Bertam, kemudian ke Muar. Dia tidak menganggap negeri dia kalah. Cuma kota pentadbiran jatuh, maka dia berkerajaan di Johor Riau. Jadi ahli-ahli sejarah tulis selepas jatuh tu kerajaan baru tu kerajaan Johor Riau, bukan kerajaan Melaka dah. Itulah yang menyebabkan kita rasa Melaka telah jatuh sepenuhnya. Sebenarnya yang jatuh tu hanya Kota Melaka, kerana Portugis target Kota Melaka saja. Selepas jatuh Kota Melaka, Portugis pun menghalakan gerakan mereka ke Pasai, dan mereka berjaya memanfaatkan krisis politik yang berlaku di Pasai, lalu mereka juga menjatuhkan Pasai. Pasai ini sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1267. Adapun Melaka
Kalau ikut dari segi pendapat ahli-ahli sejarah sekarang ini, Melaka tu berdiri pada tahun 1262 Masihi. Bukan tahun 1400, tahun 1262. Pasai 1267. Melaka menjadi pusat perdagangan, pusat politik dan pusat pengembangan dakwah. Adapun Pasai juga menjadi sebuah pusat perdagangan, tetapi dia berfungsi sebagai pusat keilmuan. Sebab tu kitab-kitab agama yang masuk ke Melaka, biasanya Sultan Melaka akan arahkan kitab-kitab tu dibawa ke Pasai untuk diterjemahkan. Barulah dibawa semula ke Melaka untuk diajar kepada orang Islam. Kerana ulama-ulama tu banyak berpusat di Pasai, adapun di Melaka ialah perdagangan dan gerakan dakwah. Jadi itulah sebenarnya secara ringkas saya sebutkan sebagai latar belakang bagaimana Melaka sebagai sebuah empire yang besar telah jatuh pada 510 tahun yang lalu. Saya tak tahu dalam poster tu sebab apa ditulis 15 Ogos. Sebenarnya tarikh 15 Ogos tu tarikh yang tak disepakati. Saya tengok 15 Ogos ni Wikipedia tulis 15 Ogos. Mungkin orang yang buat poster tu tengok Wikipedia tu kan, tapi dalam buku-buku sejarah biasanya mencatatkan peristiwa tu berlaku pada 10 hari bulan Ogos ataupun 24 hari bulan Ogos dengan tarikh yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian kita lihat sedikit kenapakah ataupun apakah faktor-faktor yang menyebabkan Melaka ni jatuh ke tangan Portugis, sedangkan Portugis tu hanya mari beberapa buah kapal je serang dia. Negeri Portugis tu jauh. Melaka tu satu kerajaan yang besar. Boleh jatuh. Pertama, kerana kezaliman Sultan yang memerintah ketika itu. Kita tahulah cerita Sultan Mahmud ni, dia bunuh bendahara dia. Dia pernah juga cerita Puteri Gunung malas saya nak ulang lah, kan. Cerita Puteri Gunung macam-macam lah cerita ni. Tapi salah satu daripada kesimpulan mudah ialah Sultan Mahmud ni selain daripada jasa-jasa dia, dia adalah seorang raja yang agak zalim kepada rakyat. Kemudian kerana kezaliman itu, dia telah menyebabkan berlakunya perpuakan di kalangan pembesar-pembesar. Dia favor kepada grup ni. Jadi menyebabkan berlaku puak-puak dan diambil kesempatan oleh kumpulan-kumpulan politik yang wujud ketika itu untuk memfitnah antara satu sama lain. Bila raja ni jenis orang kata jenis mudah makan pujuk ke apa, wallahu alam, tapi bila orang mari fitnah dia, orang beritahu, dia pun terpengaruh. Dan oleh kerana sikap dia yang zalim tu, tanpa usul periksa dia bertindak. Maka menyebabkan pemimpin-pemimpin yang penting dalam kerajaan Melaka telah dibunuh. Bendahara tu satu keluarga semua dibunuh. Kecuali anak dia Tun Fatimah, dia ambil buat bini dia. Lepas tu nak kahwin pula dengan Puteri Gunung Ledang, kan. Cerita-cerita gitulah. Kemudian yang kedua, perpecahan yang berlaku di kalangan pembesar-pembesar yang saya sebut tadi. Yang ketiga, berlakunya kemewahan yang agak melampau di kalangan orang-orang Melaka, khususnya raja-raja dan pembesar-pembesar. Mewah ni sebenarnya tak ada masalah, kaya tak ada masalah, memang nak suka kaya pun. Tapi bila mereka mewah, lalu kemewahan tu menyebabkan mereka terabai dengan urusan akhirat lebih banyak urusan dunia. Dan memang disebut dalam banyak catatan mengatakan bahawa Sultan Melaka ni dia kaya sebab apa? Kerana semua syarikat-syarikat yang datang berdagang di Melaka, antara syarat dia, kerajaan Melaka ataupun Sultan Melaka mesti ada share dalam syarikat tu. Jadi dapat 10% satu company, dia pula pelabuhan terbesar di dunia, dan semua barang dagangan, semua syarikat-syarikat dunia, syarikat perkapalan mari berdagang, sehingga bahasa Melayu menjadi lingua franca. Kita boleh bayangkan berapa kekayaan dia ada. Lingua franca ni maksudnya, semua orang dari seluruh dunia, termasuk orang Arab, orang Cina, orang India, orang Jepun, kalau dia nak dagang di Melaka, dia mesti bercakap bahasa Melayu. Itu bahasa Melayu sebagai lingua franca. Sebab tu orang Arab dia senang je berdakwah kepada orang Melayu.
Pasal apa? Pasal dia tahu bahasa Melayu. Kerana ketika mereka datang berdakwah tu, bahasa Melayu sudah melih buah Franka. Jadi syarikat-syarikat kapal-kapal dagang yang datang ke Melaka ni, boleh kata hampir semua ada share Sultan Melaka. Ha. Jadi dia kaya. Kemudian yang keempat, berlakunya pengkhianatan orang-orang Cina dan juga orang India. Selain daripada beberapa bangsa yang saya sebutkan tadi. Mereka datang berdagang di Melaka, duduk di Melaka, bermukim di Melaka, mencari kekayaan di Melaka, tapi mereka tidak memiliki kesetiaan terhadap negeri Melaka. Mereka memang datang sebagai pedagang, bukan rakyat. Tapi ketika mereka menumpang kekayaan Melaka itu, mereka mengkhianati, mensabotaj Melaka. Sebab itulah orang kafir, kalau mereka bertemu sama-sama mereka akan berpakat untuk menghancurkan Islam. Dan faktor yang paling kecil sekali saya rasa ialah faktor kekuatan strategi yang dimiliki oleh Portugis. Portugis tu dia bukan gagah, tetapi kan dia mengatur strategi dan berjaya memanipulasi keadaan-keadaan yang ada, lalu mereka dapat memecahkan kota Melaka. Sebenarnya dalam hal ini, sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kalah dan jatuh itu kota Melaka, bukan kerajaan Melaka. Maka kita dapati bahawa sebenarnya selepas daripada kejatuhan pada 1511, sebenarnya orang Melaka tidak pernah berdiam diri. Mereka terus berperang menentang Portugis untuk mengambil alih semula Melaka. Kalau saya bagi contoh, misalnya dalam tempoh 140 tahun dijajah oleh Portugis, Sultan Ahmad, anak dia Sultan Mahmud sendiri, misalnya dia pernah mengadakan satu gerakan untuk menyerang Portugis di Melaka pada tahun 1512. Kemudian 1516, Hang Nadim. Hang Nadim ni menantu Hang Tuah sebagai Laksmana ketika itu, juga telah menggerakkan satu ketumbukan daripada laut menyerang Melaka tahun 1524. Juga demikian, 1513, satu gerakan yang dibuat oleh kerajaan Kesultanan Demak yang menggantikan Majapahit di Jawa, dipimpin oleh Adipati Yunus, bawa ketumbukan tentera dia mari serang Melaka 2 kali, 1513, 1521, Adipati Yunus syahid di Melaka. Kemudian Aceh juga berkali-kali menyerang, antaranya tahun 1537, 1547. Ketika ini Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Al-Qahar. Johor sendiri, atas nama Johor, pernah juga menyerang Melaka 1551 dan berjaya menawan kota Melaka selama 3 bulan. Kemudian orang Portugis datang menyerang balik, mereka kalah. Dan Aceh juga melakukan serangan yang berikutnya pada tahun 1568 dan 1570. Yang serangan yang terakhir ni turut menyertai mereka ialah Syekh Samsuddin Al-Sumatrai. Kubur dia ada kat Melaka. Dia syahid dalam perang ni, tetapi dalam perang kali ini ketika orang Portugis hampir kalah, dikepung oleh Aceh, tiba-tiba Pahang dan juga Terengganu memberi bantuan kepada Portugis. Inilah tuan-tuan boleh lihat pengkhianatan yang berlaku yang menyebabkan Portugis tidak dapat dikalahkan. Sehinggalah akhirnya Portugis jatuh ke tangan Belanda, Melaka jatuh ke tangan Belanda pada 1641. Melaka itu daripada Portugis 1511 sampai 1641, selama 140 tahun kan, 130 tahun. 130 tahun kan, 130 tahun. Kemudian dijajah pula oleh Belanda daripada 641 sampai berlakunya perang Napoleon di Eropah. Saya letak 1824 lah, sampai 1824 dijajah oleh Belanda. Kemudian Belanda serah dalam Anglo-Dutch Treaty, diserahkan Melaka ni kepada British. Kemudian Singapura jatuh juga ke tangan British kerana permainan politik yang mereka caturkan di antara keluarga Sultan Johor Riau
pada 1819. Kemudian mereka menguasai Pulau Pinang melalui tipu helah mereka dalam perjanjian akibat serangan Siam ke atas Patani pada 1785. 1786, Sultan Kedah, Sultan Mahmud Jiwo telah menyerahkan Pulau Pinang itu kepada Francis Light. Dari situlah kemudiannya pengaruh Barat berkembang dan akhirnya tanah Melayu ni jatuh habis semua sekali ke tangan penjajah Barat. Daripada Portugis, kemudian Belanda, kemudian British. British tu ada banyak peringkat lah. Peringkat yang pertama 3 negeri tadi, kemudian pembentukan negeri Selat, kemudian melalui perjanjian Pangkor 1784 mereka menguasai Perak diikuti oleh Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang dinamakan Negeri Melayu Sekutu. Kemudian ada perjanjian berikutnya yang dikenali sebagai Perjanjian Bangkok 1909 membolehkan mereka menguasai 4 buah negeri di utara dan akhirnya mereka juga menguasai Johor pada 1914 melalui satu perjanjian dengan Sultan Abu Bakar. Jadi itu proses mereka menguasai. Apa yang saya nak rumuskan di sini dari segi kesan-kesan ataupun implikasi-implikasi yang dialami akibat daripada proses penjajahan ini, saya senaraikan beberapa perkara. Mungkin saya akan sebut secara ringkas saja. Saya tak tahu turn saya ni sampai bila, floor saya sampai pukul apa ni kan? Dah sejam dah saya ceramah kan? Saya ceramah sikit 15 minit lagi dah. Saya nak sebutkan lagi apa? 15 minit. 15 minit lagi? Sampai 10.50 Ustaz. 10.50, okey. Saya nak sebutkan beberapa perkara yang perlu kita lihat dari segi kesan-kesan daripada penjajahan ini untuk menjadi pelajaran kepada kita. Yang pertama, daripada kisah yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita bangsa Melayu adalah bangsa yang pertama dijajah di dalam sejarah penjajahan Barat ke atas dunia ini. Kenapa? Kerana didapati oleh Barat, orang Melayu lah yang menjadi sumber kekuatan ekonomi kepada kuasa politik Islam yang berada di Asia Barat. Dan sebab itu juga kita dapati dalam sejarah Islam ataupun sejarah politik dunia, orang Melayu ialah bangsa yang pertama menggerakkan apa yang disebut sebagai gerakan Islam untuk menuntut kemerdekaan. Sebelum daripada Ikhwanul Muslimin, orang Melayu dah lama dah ada gerakan politik Islam yang disebut gerakan Islam, Harakah Islamiah ini. Kemudian yang kedua, kesan daripada penjajahan ke atas Melaka telah menyebabkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Melaka sebahagian telah runtuh daripada pengaruh Melaka. Wilayah-wilayah ini dah terlepas pada Melaka dan dia telah membuka ruang kepada penjajahan kuasa kafir yang lain di sebelah utara, itu orang-orang Siam. Orang Siam datang menyerang daripada utara kerana Siam ni daripada zaman Ram Kang Heng. Ram Kang Heng ni tahun 1292, mereka sudah berusaha untuk menjajah tanah Melayu dan mereka pernah menguasai tanah Melayu satu masa. Kita dengarkan Temagi di Temasik tu Gubernur Siam. Siam datang semula menyerang dan mereka telah menyerang negeri-negeri sebelah utara, menyebabkan Patani, seluruh wilayah Patani termasuk Kedah, Kelantan dan Terengganu pernah berada di bawah kekuasaan Siam, kuasa politik Siam, dan akhirnya Pakatan Siam dan British telah menyebabkan seluruh wilayah Patani yang dahulunya menjadi pusat tamadun, pusat keilmuan Islam, sebahagian tamadun orang Melayu, telah menjadi jajahan Siam sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, kesan daripada penjajahan ini juga telah menyebabkan Barat berjaya menguasai perdagangan rempah yang selama ini dikuasai oleh pedagang-pedagang Melayu. Rempah ni tuan-tuan sekalian, saya dah sebut awal tadi, dua komoditi yang paling mahal dalam dunia dari dulu sampai sekarang ialah yang pertama emas, yang kedua rempah. Dua-dua milik orang Melayu. Emas tu yang paling banyak tu di Kelantan. Kan? Sampai sekarang pun. Pahang ada sikit-sikit je. Sepang tak ada emas.
Kan ada kapal terbang emas kat Sepang. Rempah yang paling mahal di kalangan rempah-rempah ni, jenis-jenis macam-macam rempah ni, yang paling mahal ialah pelaga. Ketika ini, pelaga nilai dia sekilo pelaga sama harga dia dengan sekilo emas. Cuba tuan-tuan bayangkan. Berapa banyak kekayaan yang telah dirompak oleh orang-orang barat. Tak kira lah nama dia Portugis ke, Belanda ke, British ke, Perancis ke, Sepanyol ke, dia rampas kekayaan itu yang menyebabkan kita hari ini, bangsa Melayu menjadi miskin dan melarat. Sebenarnya bukan orang Melayu je. Cuba kita bayangkan. Dahulu satu masa, antara bangsa yang paling kaya di dunia ialah orang-orang Bangla. Bangla tu kaya. Antara bangsa paling kaya di dunia satu masa dulu. Mereka menguasai hasil-hasil daripada tanah yang subur di dataran Ganga, Ganges. Kota Calcutta, kota Dhaka menjadi kota yang besar tu kenapa? Kerana kekayaan mereka satu masa dulu. Di sana lahir pemikir-pemikir yang besar, kerajaan-kerajaan yang besar. Bila British mari jajah negeri Bangladesh tu, Bangladesh bertukar menjadi negeri yang paling miskin dalam dunia hari ini. India misalnya, sebuah negeri yang dikuasai oleh Islam selama 1000 tahun. Daripada masuknya Sultan Muhammad Al-Qasim sampailah runtuhnya kerajaan Mughal pada tahun 1857. India ni ialah sebuah tamadun yang besar dan disebut dalam sejarah orang India lah bangsa yang pertama mencipta tulisan. Dan sastra India ini antara yang paling hebat lah dan dunia daripada zaman dulu. Orang paling tinggi sastra ni orang India. Akhirnya selepas dijajah, orang India menjadi bangsa yang paling ramai buta huruf. Bangsa yang mencipta tulisan menjadi bangsa yang paling ramai buta huruf. Kita orang Melayu pun sama juga. Dulu kita bangsa paling kaya. Kenapa Ptolemy ketika dia menulis The Geography pada tahun 150 Masihi, bukan 1150, tuan-tuan dengar betul bukan 1150 tapi tahun 150 Masihi. Ptolemy telah memasukkan semenanjung Tanah Melayu ni dalam satu saiz yang sangat besar, lebih besar daripada India, dan mencatatkan nama-nama bandar-bandar di semenanjung ni, kerana direkodkan semenanjung ni nama dia semenanjung emas. Ini tempat paling kaya dalam dunia. Ptolemy tu orang Greek, duduk di Iskandaria. Dia lukis peta ni begitu besar. Kenapa? Kerana Tanah Melayu dianggap sebagai satu kawasan yang paling penting pada masa dulu. Tiba-tiba orang Melayu, tuan punya Tanah Melayu ni, alam Melayu ni menjadi bangsa yang merempat pada hari ini, kesan daripada penjajahan barat. Kemudian seterusnya kita dapati bahawa daripada penjajahan itu, usaha awal yang dibuat oleh orang-orang Portugis ialah untuk mengkristiankan. Inilah pendekatan yang digunakan oleh orang-orang Katolik. Kalau dia jajah satu negeri, dia akan kristiankan negeri itu. Tetapi mereka gagal mengkristiankan orang Melayu di Melaka. Sebaliknya, orang-orang Sepanyol berjaya mengkristiankan orang-orang Islam yang baru masuk Islam dan baru berkerajaan di Mindanao. Bukan Mindanao, di Luzon dan juga Visaya. Yang mereka sebut sebagai Manila itu. Sultan Sulaiman, raja dia, Raja Sulaiman. Dulu, raja Islam. Kerajaan dia nama Fi Amanillah. Kemudian dijajah, disebut Manila. Dan dikristiankan. Katanya Presiden Filipina sekarang ni keturunan daripada Sultan Sulaiman itu. Kan? Tapi Kristian. Sebab tu dia agak pro-Islam. Kan dia tahu sejarah bangsa dia. Kemudian selepas kegagalan Portugis mengkristiankan orang-orang Melayu, Portugis itu dia bukan hanya berkuasa di Melaka je. Portugis juga pernah menduduki Betawi ataupun Jakarta, dan mereka berkuasa di Ambon, pusat rempah yang utama, dan juga satu pulau yang kita panggil apa tu? Timor Leste. Dulu Timur kan. Timor Leste itu ialah jajahan Portugis juga. Dia gagal mengkristiankan. Maka sebab itulah penjajah-penjajah yang menyusuli Portugis di kalangan penjajah-penjajah Protestan seperti Belanda
dan juga Inggeris, mereka telah menggunakan pendekatan baru, iaitu tidak mengkristiankan orang Melayu tapi mensekularkan mereka. Inilah kecelakaan yang sangat besar yang dialami oleh orang Islam di sebelah kita ni apabila mereka menelan racun-racun sekular ini, menyebabkan bangsa kita hari ini meninggalkan Islam tanpa perlu keluar daripada agama Islam. Kemudian kita dapati juga kesan daripada penjajahan ini buat pertama kali dalam sejarah manusia, khususnya orang Islam, mereka telah memahami bahawa kita manusia ni diikat oleh sempadan bangsa. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan pada kita bahawa semua orang Islam diikat oleh sempadan akidah. Kita tak kira bangsa apa, kalau dia Muslim, dia adik-adik kita. Itu asal teori politik Islam. Kemudian bila mari orang putih dengan faham sekular yang mereka sebar, mereka telah memasukkan dalam kepala kita semangat berbangsa-bangsa, maka orang-orang Islam daripada alam Melayu sampai ke negeri Arab, mereka telah berfaham kebangsaan. Faham kebangsaan. Orang Melayu sebut hidup Melayu, orang India sebut Jai Hind, kan? Orang Arab pun sama juga, ada istilah-istilah masing-masing. Orang Mesir pun sama, kan? Ada istilah-istilah nahnu Misr, kan? Jadi semangat bangsa tu dibangunkan untuk menyesuaikan dengan teori-teori politik barat yang disebut negara bangsa. Akhirnya daripada sebuah kekhalifahan yang besar, bangsa-bangsa Islam itu telah membentuk negara bangsa masing-masing menjadi kelompok yang kecil-kecil. Tiba-tiba orang Melayu, satu kelompok yang besar, ada 300 juta bangsa dia, meliputi wilayah daripada Champa sampai ke Pulau Jawa, daripada Aceh sampai ke Ambon, termasuk Pulau Filipina. Oleh kerana ni bangsa Melayu, semua bangsa Melayu, dia kuat, dia besar, dia kaya, menguasai tempat strategik. Orang putih pecahkan negeri, menjadi kita negeri yang kecil-kecil. Sedangkan di tempat lain mereka menjajakan supaya satu bangsa, satu negara. Orang Melayu tu ada berbelah negara. Cuba kita kira Brunei, Singapura, Semenanjung Melayu, Filipina, Indonesia, kan. Tu. Jadi pecah-pecah. Akhirnya tidak ada lagi bangsa yang menguasai kedudukan strategik Selat Melaka. Dulu orang Melayu kaya tu sebab Selat Melaka lah. Oleh kerana Selat Melaka dah terbagi dua, Malaysia ambil separuh, Indonesia ambil separuh. Sekali yang kaya, orang Cina, Singapura. Kemudian kesan daripada penjajahan ini juga, kita dapati bahawa kejatuhan Melaka pada 1511 itulah permulaan kepada jatuhnya khalifah pada 1924. Walaupun ambil 4 tahun. Bila jatuh Melaka, berperingkat-peringkat sikit demi sikit, satu jatuh, last sekali jatuh India 1897. Lepas jatuh India, jatuhlah kerajaan-kerajaan Islam di sebelah sana, dan terakhir sekali jatuhlah khalifah. Kerana seluruh wilayah yang dulunya memberikan ketaatan kepada khalifah telah pun menjadi wilayah jajahan barat. Dan akhir gini. Yang seterusnya kita dapati berlakunya kebangkitan para ulama. Itu yang penting sebenarnya kita lihat. Sebenarnya sepanjang sejarah kita dijajah, yang bangkit menentang penjajah ni bukan UMNO. Ada orang UMNO ini. Kan? Tapi yang bangkit menentang penjajah itulah para ulama. Tapi saya tak ada masa nak cakap hari ni, kan. Zaman dulu, lama bila tah, saya pernah tulis buku ni. Tuan-tuan ni tengok buku ni tak? Ulama dalam Sultan Kemerdekaan. Saya tulis dengan Ustaz Abdul Makno. Tahun berapa tahun? Saya rasa dekat 20 tahun dah saya tulis buku ni. Kita galurkan bagaimana penglibatan dan sumbangan para ulama terhadap perjuangan kemerdekaan. Cuma bila akhir sekali dekat dengan kemerdekaan, UMNO potong kiwah, kita kira kan, potong kiwah dapat UMNO. Pasal British dia tidak akan beri kemerdekaan tu pada para ulama. Dia akan beri kepada orang yang boleh melanjutkan dasar-dasar mereka dalam memerintah tanah-tanah jajahan ini. Kemudian terakhir sekali, saya nak sebut sini, apakah sebenarnya sikap PAS
terhadap kemerdekaan yang kita capai pada 31 hari Ogos tahun 57. Yang tuan-tuan tadi buat video macam-macam merdeka tu kan. Apa sikap PAS sebenar terhadap kemerdekaan ini? PAS sebenarnya ketika kita hendak mencapai kemerdekaan, kita telah menyebutkan kita terima kemerdekaan ini, tapi kita anggap ini adalah suatu kemerdekaan yang kosong. Kemerdekaan yang tidak memenuhi apa yang kita maksudkan. Kenapa? Kerana kemerdekaan yang dicapai tanpa tertegaknya Islam, tanpa terlaksananya hukum-hukum yang terkandung Al-Quran dan Sunnah, itu adalah kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaan kosong, tak ada apa-apa. Merdeka kulit saja. Maka disebabkan pendirian itulah pada 25 hari bulan Disember tahun 1958. Tadi 57 kita merdeka, tahun depan. Dewan Ulama telah mengadakan satu kongres di Sultan Sulaiman Club. Club Sultan Sulaiman. Dalam kongres itu mereka telah memutuskan bahawa menegakkan negara Islam itu hukumnya wajib. Bila kita sudah merdeka, berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala sebut, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Maka hendaklah kamu menegakkan agama Islam dan janganlah sekali-kali berpecah daripada dasar-dasar Islam itu. Maka an aqimuddin itu sebagai suatu perintah yang menunjukkan wajibnya menegakkan negara Islam. Dan diputuskan bahawa berdasarkan kaedah-kaedah fiqh, maka disebabkan wajibnya menegakkan negara Islam, semua kerja-kerja untuk menegakkan negara Islam, termasuklah menyertai pilihan raya, menjadi calon dalam pilihan raya, mendaftarkan diri sebagai pengundi dalam pilihan raya, pergi mengundi hari mengundi, tanpa poster, panjat pokok, datang usrah, mari program, semua apa saja aktiviti yang dibuat oleh PAS dengan tujuan untuk menegakkan negara Islam, hukumnya wajib, bukan sunat. Ini keputusan Dewan Ulama PAS Pusat pada 25 hari bulan Disember tahun 98 di atas sebab kemerdekaan yang dicapai pada 31 Ogos adalah kemerdekaan yang kosong yang tidak memenuhi tujuan sebenar perjuangan kita untuk menegakkan kemerdekaan. Maka sebab itulah saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kemerdekaan yang kita laungkan tadi ialah kemerdekaan yang masih kosong selagi mana kita tidak dapat menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh kerja, seluruh aktiviti yang kita buat dengan maksud untuk membolehkan PAS melaksanakan tujuannya menegakkan Islam, hukumnya wajib. Saya berhenti setakat tu dulu. Ngam-ngam pukul 10. Saya serah balik majlis ni kepada saudara moderator. Saya ucapkan terima kasih semua pada sahabat-sahabat yang tekun mendengar dan mudah-mudahan memberi manfaat apa yang saya sebutkan ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas kupasan yang begitu mendalam dan juga begitu menarik daripada Al-Fadhil Doktor tadi berkaitan dengan sejarah yang mungkin kita tidak pernah dengar sebelum ni. Kebanyakannya sejarah Melaka yang kita dengar daripada buku-buku teks sejarah di sekolah ni, Melaka ni datang daripada Temasek, atau yang buka Melaka ni lah raja ataupun raja yang lari daripada Singapura. Mungkin ni boleh jadikan satu persoalan juga Ustaz. Apa yang Ustaz sebut tadi, Melaka tertegak tahun 1262 Masihi. Jadi adakah fakta sejarah yang dalam buku teks sejarah yang kita biasa belajar daripada sekolah rendah ni, Melaka ni datang daripada raja Singapura atau Temasek yang lari ke Melaka, kemudian dia telah membuka Melaka sebagai sebuah negeri atau negara. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Melayu ini satu bangsa yang pernah berada di puncak kegemilangan, ya, dan menguasai dunia. Jadi kita ni adalah bangsa yang hebatlah. Hebat kita ni sebab kita bawa Islam. Ya, jadi itu sebab kita jadi bangsa yang hebat.
Jadi kalau kita nak kembali jadi hebat seperti bangsa Melayu zaman Kesultanan Melayu Melaka, jadi kita kena bawa Islam lah. Seperti mana yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz ya. Saya nak buka, tadi satu soalan saya dah bagi. Saya nak buka satu atau dua soalan saja pada audiens sebelum kita tutup program kita pada malam ini. Sila. Kalau ada soalan daripada audiens. Ada soalan dekat mesej tadi, cuba tengok. Ada soalan tadi tu berkaitan dengan masjid tu lah. Ya. Yang berkaitan dengan Melaka tadi tu, pembukaan Kota Melaka tadi tu. Itu satu soalan. Saya bagi dua soalan kepada pendengar kita pada malam ni. Sila. Bukan senang ni. Patah sejarah ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismadi bin Ahmad dari PAS Cawangan Sungai Lambaran. Okay, tadi Ustaz dah menerangkan tentang Kerajaan Melayu Islam Melaka. Ya, dan jika mengikut pandangan beberapa pakar sejarah, kegemilangan Kerajaan Melayu ini dia bermula awal lagi. Ya, seawal 800 tahun sebelum Masihi, sezaman dengan zaman Nabi Daud alaihi salam, iaitu Kerajaan Kedah Tua di Sungai Batu. Ya. Jadi pada pandangan Ustaz, saya nak tanya pandangan Ustaz tentang kajian-kajian yang dijalankan, kalau tidak silap saya, oleh Profesor Mukhtar daripada USM Pulau Pinang. Wallahualam. Okey. Satu lagi soalan. Kita minta satu lagi soalan. Lepas tu kita tutup. Soalan ringkas dan padat ya. Satu lagi soalan kalau boleh. Kalau tak kita tutup dan kita serah pada Ustaz untuk jawab. Ada? Tak ada? Okey. Sila. Hello. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam hang tuah tu, macam dia tak ada kubur dia kan? Ada setengah saya dengar Ustaz nak tanya, macam mana macam hang tuah tu, dia tak ada kubur dia kan? Saya dengar. Teruskan. Ya, dia kan dengar cerita dia lari ke minta tolong bantuan sebab tu kuburnya tak ada. Itu je. Okey, itu saja. Okey. Kita serahkan soalan-soalan tadi kepada Ustaz untuk dijawab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan-soalan. Saya pun tengok tadi soalan yang dekat chat tu kan. Soalan sama lah kan. Pertama berkenaan dengan tarikh penubuhan Melaka. Dan saya pun tengok data-data yang disebut bahawa Melaka ialah raja yang datang daripada Palembang, kemudian berkerajaan di Bintan, kemudian di Singapura, kemudian lari ke Melaka kan. Memang fakta tu betul. Saya tak nafikan fakta itu dari segi asal usul. Apa yang saya sebut ni lah tarikh. Tarikh sebenarnya kita ada beberapa kekeliruan. Misalnya di dalam beberapa riwayat menyebut bahawa Sultan Raja Melaka yang pertama, Parameswara itu ialah berkahwin dengan anak Raja Perlak. Raja Perlak ni kerajaan dia sudah tumbang tahun 1260-an. Dan dicatat juga beberapa maklumat, misalnya kedatangan Cheng Ho pada tahun 1300 abad ke-14 sebelum zaman Melaka. Dan juga kita boleh bandingkan juga dengan kedatangan Hang Tuah ataupun pemergian Hang Tuah ke Majapahit dalam peristiwa perang, kemudian perlawanan, kemudian dapat Kereta Misari kan pada zaman Hayam Wuruk. Hayam Wuruk tu ialah raja yang memerintah pada abad yang ke-13. Abad yang ke-14, bukan ke-15. Itu tidak khilaf dari segi timeline bagi kerajaan Majapahit. Maka dalam konteks kita, mungkin kerana rujukan-rujukan sebelum ini yang dibuat
dengan merujuk kepada sumber Cina. Kerana catatan Cina yang terawal menyebut tentang Melaka ialah pada tahun 1403. Sebelum tu Cina tak catat apa-apa. Maka berdasarkan satu versi Silalatus Salatin, versi Raja Bongsu. Walaupun ada orang kata Raja Bongsu ni adalah seorang yang pro Belanda. Dalam satu konteks lain lah pro Belanda. Tapi kita bercakap ni bukan masalah Belanda kan. Versi Raja Bongsu, Silalatus Salatin versi Raja Bongsu, dia mencatatkan bahawa Melaka tu ialah sebuah kerajaan yang wujud sejak tahun 1262. Itulah tarikh, saya sebut tarikh terus kan, saya ikut bahasa dia. Dan perkara ini telah mendapat perhatian di kalangan profesor-profesor sejarah yang terkemuka di negara kita. Dan mereka telah duduk bincang dan akhirnya mereka telah mengendoskan satu tarikh bahawa tarikh sebenar penubuhan Kerajaan Melaka ialah pada tahun 1262. Ini disepakati oleh profesor sejarah. Yang tak sepakat ni kerajaan je. Baca buku sejarah masih lagi tahun 1400. Mereka dah keluar buku dah. Ada satu buku yang dikeluarkan oleh dekat Melaka tu, Institut Kajian Sejarah Melaka tu kan. Mereka telah buat satu buku dan menghuraikan hujah-hujah mereka kenapa 1262 bukan 1400. Jadi kalau 1262 artinya kerajaan Melaka tu sebenarnya dia berusia sekitar 250 tahun. Tinggal lagi mungkin pada andaian yang baru itu tempoh-tempoh kekerajaan setiap raja tu mungkin lebih lama. Lebih lama. Kan? Kemudian berkenaan dengan ada satu soalan yang berkaitan juga tadi menyebut tentang Islam datang pada zaman sahabat ke alam Melayu. Itu betul. Saya berpegang begini. Yang pertama, orang Melaka dengan bukan orang Melayu dengan orang Arab telah pun lama berdagang. Sebab itulah Profesor Hamka menyebut di antara banyak-banyak perkataan Al-Quran itu ada satu perkataan bahasa Melayu. Di surah Al-Insan ada disebut perkataan kafura. Kafura ni kafur. Kafur ni satu jenis wangian. Dan perkataan kapur tu kata orang Melayu. Kapur tu ialah satu jenis wangian macam kayu gaharu tu kan. Tapi kayu kapur. Kayu kapur ni sejenis tumbuhan yang hanya tumbuh di Barus. Barus tu di Aceh sekarang. Sebab tu orang Melayu panggil kapur barus. Yang digunakan untuk menguruskan jenazah tu kan. Barus. Dan orang Arab tu mengimport kafur ni untuk jadikan wangian. Dan orang Arab tu kenal dia suka pada wangian kan. Dia mengasapkan wangian tu. Ini kita panggil bakhur kan. Tu. Jadi itu menunjukkan orang Arab sudah berhubung lama dengan orang Melayu. Sebab tu bila tahun yang ke-8 Hijriah, selepas pembukaan kota Mekah, Nabi telah mengadakan satu projek untuk menghantar pendakwah-pendakwah keluar. Dan itulah mereka datang ke alam Melayu. Dan antara yang awal datang itulah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas ni sahabat Nabi janjikan syurga, kuat saudara Nabi kan. Dia datang daripada Mekah melalui jalan laut, dan bila lalu jalan laut pasti dia akan menyinggahi kawasan Nusantara. Sebab kapal-kapal lanjang ni nak pergi ke China sebenarnya. Mungkin di Aceh, mungkin di Jambi, ataupun mungkin di Kelantan, Champa. Itu kawasan-kawasan singgahan mereka untuk mereka ke Canton ataupun ke Guangzhou sekarang ni. Dan kita pergi ke Guangzhou tu memang orang Cina situ mengaku kami diislamkan oleh Sa'ad bin Waqqas. Dan ada kubur, siap ada kubur sana. Maka menunjukkan bahawa sejak zaman itu sudah ada kedatangan Islam termasuk para sahabat. Tapi dari sudut kerajaan, ada beberapa rekod sebenarnya yang kita telah temui. Misalnya surat menyurat di antara Sulaiman Abdul Malik ataupun Umar Abdul Aziz.
Umar bin Malik, kemudian zaman Umar bin Aziz mengutuhkan surat kepada Sri Jayavarman, Raja Sriwijaya. Ada 2 surat dan Jayavarman itu masuk Islam. Dia satu-satunya Raja Sriwijaya yang Islam. Kemudian ada juga rekod yang menyebutkan pada awal zaman Abbasiyah. Abbasiyah ni 750 Masihi. Telah berjaya mengislamkan anak kepada Ratu Sima. Ratu Sima seorang raja di Holling di Jawa. Dan kita di Semenanjung ni, kalau ikut pengetahuan saya, raja yang terawal direkodkan masuk Islam ialah Raja Kelantan. Sekitar tahun 850 Masihi. Ini dari segi raja-raja awal lah masuk Islam. Kemudian yang kita tahu bukan 850 tahun berapa? Lupa. Ya, tapi tahun 700. 750 begitu ke? 750. Kemudian dari segi raja yang dia masuk Islam dan mendirikan kerajaan Islam yang pertama tu setakat ni sebagaimana dicatatkan oleh Izharul Haq ialah Kerajaan Perlak yang ditubuhkan oleh Sultan Maulana Syed Abdul Aziz di Perlak di Aceh. Sekarang ni Perlak ni kalau kita pergi ke Aceh ia lebih dekat dengan belah Medan, dekat dengan Pasai juga, pada tahun 840 Masihi. Kalau ikut catatan dia sebut kerajaan tu ditubuhkan kepada 1 Muharram. Ni kerajaan-kerajaan awal lah yang telah menerima Islam. Jadi kalau orang kata Islam dah sampai tempat kita ni zaman sahabat, itu fakta tu kita boleh terima. Cuma yang jadi masalah kepada kita ialah bila semua data-data yang kita guna pakai hari ini, data-data yang diambil daripada sumber penjajah. Dan penjajah cenderung mengatakan bahawa Islam ni sampai di alam Melayu ni abad ke-13. 500 tahun kemudian. Maka bila kita hanya telan je yang penjajah bagi, kita tak buat kajian balas untuk membuktikan kedudukan yang lain, maka kita pun kata macam tadilah. Abad ke-13, Islam baru sampai semua kan. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kedatangan Islam, itu abad yang ke-7. Masih sezaman dengan Nabi dan juga para sahabat. Kemudian raja-raja mula masuk Islam pada abad yang ke-8 dan berdirinya kerajaan Islam pada abad yang ke-9. Sekitar tahun 840 Masihi. Itu jawapan saya untuk soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua berkenaan dengan kegemilangan orang Melayu yang dikatakan 500 ke 700 tahun sebelum Masihi. Perkara itu saya tidak nafikan, dan apabila saya sebutkan tadi berkenaan dengan Ptolemy. Saya sebut tadi kan Ptolemy ni seorang cendekiawan Greek yang tinggal di Iskandaria. Dia menulis buku dia The Geography itu tahun 150 Masihi. Saya tak ada gambar tunjuk kat sini kan. Peta yang dia gambarkan tu antara kawasan yang kira digambar kebesar tadi dia ni sebenarnya Malaysia. Tu besar, lebih besar daripada India. Sehingga dicatatkan nama-nama Tara, Primula, Koli, dicatat di mana sebelah timur. Kenapa? Kerana di sini selain daripada emas ialah pusat pembuatan besi, proses besi. Dan disebut tamadun zaman batu itulah kan. Cuma yang kita tidak ada maklumat sampai sekarang ni ialah siapakah raja-raja yang memerintah, apakah kerajaannya. Itu yang kita belum ada maklumat detail. Dan kita juga kena faham bahawa masa dahulu kerajaan-kerajaan ni dia bukan ikut sempadan negeri sekarang. Saya bimbang gitu je. Kita dalam kepala kita setting ni, Kedah tu daripada sempadan Kulim Bandar Baru sampai dekat Changlun je. Kat situ je Kedah. Itu je Kedah. Yang atas tu bukan Kedah lah. Sedangkan negeri Kedah pada masa itu, satu masa dulu sebelum ni kan, dari Kedah ni daripada
sebahagian daripada Perak sekarang memanjang sampai ke Tanah Seri. Tanah Seri itu dalam peta itu Tanah Serim. Dekat Burma Tanah Serim tu. Kan? Kemudian kita ada kerajaan-kerajaan besar, misalnya di sebelah utara Nakhon Si Thammarat tu, kerajaan dia zaman dulu ketika zaman Chandrabanu, kerajaannya besar itu menguasai sebahagian daripada India dan Pulau Sri Lanka. Bila saya study sejarah Sri Lanka, memang Sri Lanka sebut dia pernah dijajah oleh orang Melayu dan raja dia orang Melayu, pernah. Tapi bukan orang Islam lah, masa tu belum Islam lagi. Dan memang dicatatkan orang Melayu ke satu masa dulu yang berpusat di Kelantan. Disebut oleh orang Cina, Mofang. Lalu sebut orang Kelantan, Medang. Satu kerajaannya besar dan mereka menguasai wilayah-wilayah itu pada generasi-generasi mereka itu sampai ke India, sampai ke Filipina. Filipina tu dalam dulu sebut Danu. Sri Lanka tu sebut Serindip. Kan? Tu kerajaan-kerajaan besar zaman dulu sampai ke Burma dijajah oleh mereka. Kita pun sebut dalam sejarah namanya Funan. Kerajaan yang sebelum Champa tu Funan. Funan tu ialah satu kerajaan orang Melayu. Dalam sejarah tradisi Kelantan disebut kerajaan besar zaman dulu nama dia Kerajaan Gunung. Berpusat di Kelantan, asal dia. Gunung tu diterjemah ke bahasa Cina Funan lah. Diterjemah ke bahasa Khmer Phnom Penh. Tu gunung, kota gunung nama dia. Kan? Jadi cuma mungkin sebutan-sebutan tu sudah berbeza sekarang. Tapi kalau kita sanggup untuk mengkaji dan kerajaan ada willing untuk memberi pengiktirafan terhadap hasil-hasil kajian itu, kita akan dapati bangsa Melayu ni satu bangsa yang besar. Ada nama-nama lama yang dicatatkan oleh orang-orang Greek, dicatatkan oleh orang-orang Cina, orang Arab seperti Jawad Wipa. Tak pernah dengar kita kan? Sampugita, Cermin. Kerajaan-kerajaan besar zaman dulu. Yang kita ada Melaka je. Sebab apa? Sebab dalam sistem pendidikan kita, kita hanya mengiktiraf sebagai bahan akademik ni zaman Melaka ke depan je. Sebab dia anggap Melaka itu sempadan kepada zaman kerajaan Melayu moden. Yang sebelum tu, tak ada dalam buku sejarah. Inilah keadaan kita agak malang sikit di Malaysia ni. Pasal kerajaan, dia tidak ada willing. Lebih-lebih lagi, sejak daripada Dr. Mahathir dulu, dia kata tak ada guna kita tengok-tengok sejarah ni, kita melangkah ke depan. Jadi, menyebabkan kajian-kajian yang menggali semula data-data sejarah lama orang Melayu yang menunjukkan kita satu bangsa yang besar, bangsa yang pernah bertamadun satu masa dulu, tak dapat kita ketengahkan. Jadi di sini masalah Sungai Batu tu kita tidak ada data. Kita tahu bahawa tempat itu berdasarkan ukuran karbon dari segi arkeologi, di tempat itu telah wujud 400-500 tahun sebelum Masihi. Kan? Dan berdasarkan artifak-artifak yang ditemui, dan kita tahu bahawa itulah dia tempat relau lah, kita panggil relau, tempat untuk membuat alat-alat besi termasuk pedang-pedang. Dan bila kita tengok orang Arab, mereka menyebut bahawa pedang yang terbaik dunia ni ialah Saiful Hindi, pedang orang India. India yang disebut oleh orang Arab tu orang Melayu. Kan? Orang Arab sebut Jawi satu, dulu sebut Hindi ni daripada India sampai belah kita. Pasal semua ni orang Hindu semua dulu kan. Jadi Saiful Hindi itu pedang orang Hindi, pedang Hindi ni ialah pedang yang terbaik di dunia zaman dulu. Jadi banyaklah alat-alatnya yang mungkin kita belum kaya detail. Di Malaysia ni pasal masalah arkeologi, bila nak mengukur berkenaan dengan zaman Mesolitik, Neolitik dan sebagainya, dia hanya dijadikan artifak-artifak untuk pameran di muzium saja. Termasuklah Sepang. Kan di Sepang tu kawasan Jenderam itu ada banyak artifak-artifak lama yang telah dibuat ekskavasi. Tetapi oleh kerana minat orang Selangor ni sekadar cari, cuci-cuci, tampak kat dinding muzium. Itu setakat tu je lah. Kan?
Jadi tak adalah nilai sejarah untuk melihat tamadun bangsa dan sebagainya. Sebenarnya Selangor tak banyak ada. Negeri-negeri belah atas, belah Kelantan, Langkah Suka, Kedah tu ada sangat banyak, termasuklah Perak Men. Perak Men tu dikatakan berusia sekitar 11,000 tahun. 11,000 tahun, bukan 500 tahun sebelum Masih. 11,000 tahun. Tu Perak Men kan. Saya tahu, saya dengar orang Kelantan ada jumpa pula artif kesan-kesan fosil dinosaur. Tapi itu belum kita belum ada satu rumusan akademik lagi dibuat. Kemudian soalan yang terakhir berkenaan dengan hantuah. Sebenarnya dakwaan-dakwaan yang dibuat mengatakan bahawa hantuah tidak mati ataupun lari, mati tak tahu kat mana, tak ada kubur, tak benar. Kalau tuan-tuan baca Silatus Salatin, disebutkan bahawa hantuah ni meninggal dunia pada tahun 1502. Dan majlis pengkebumiannya itu dilaksanakan oleh Sultan Mahmud dengan upacara diraja, dan Sultan telah berkabung selama 3 hari. Dan jenazahnya dikebumikan di Tanjung Keling. Itu disebut dalam Silatus Salatin. Yang tuan-tuan kata tak ada tu, tuan-tuan baca kat mana saya tak tahu, ataupun tak baca di mana-mana, cuma dengar cerita-cerita kata macam-macam lah cerita kan. Jadi Laksmana Hantuah ni dia meninggal sebelum kedatangan Portugis. Sebelum kedatangan Portugis. Sebab itulah masa perang tu Hantuah tak ada. Bukan dia lari. Ataupun dia pergi melancong Australia ke Abu Dhabi ke tak. Memang Hantuah tak ada pada masa tu. Dan berdasarkan data-data baru yang dibuat, apa yang tercatat di dalam hikayat hantuah tu sebahagian besarnya benar. Termasuklah lawatan hantuah ke India, ke Rom, ke Jepun, Okinawa, ke Bangkok, dan saya melihat sendiri ada beberapa kesan peninggalan hantuah di Kelantan, di Patani, itu ada. Cuma yang kita tak boleh pasti secara jelas lagi, adakah benar hantuah tu bertembung dengan Majapahit itu di Jawa ataupun di satu kawasan lain di sebelah utara Semenanjung. Kerana situ juga dikenali sebagai Majapahit zaman itu. Wallahu a'lam. Okey, sebenarnya doktor banyak lagi soalan. Tapi kalau kita buka ni sampai besok pagi. Baru kita boleh selesai program kita. Jadi saya ingat kita berhenti dulu. Setakat ni jam pun telah pun menunjukkan hampir 11.30. Jadi sangat menarik kupasan yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Doktor berkaitan dengan sejarah ni. Sebenarnya banyak lagi berkaitan dengan sejarah ni kita tak dapat maklumat yang tepat. Menyebabkan kita ni buta sejarah atau buta sejarah tentang bangsa kita sendirilah. Jadi oleh sebab itu mungkin kajian-kajian yang terkini ataupun kajian-kajian yang telah dibuat oleh akademik, para ahli akademik ini bolehlah kita baca dan bolehlah kita buat sebagai satu panduan kepada kita, kerana sejarah ini adalah satu perkara yang mesti kita tahu sebagai satu iktibar panduan hidup kita untuk kita mungkin boleh mengulangi sejarah yang hebat, yang gemilang, yang apa ni orang kata, yang telah pun berada di tangan umat Melayu, umat Islam Melayu pada ketika dulu, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja program kita pada malam ini.